Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke juzuk 23 Al-Quran dan kita berada dalam 23 Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan tuan-puan yang terus bersama setia dengan Tadabbur Center akan dipilih Allah untuk bertemu dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Dan seperti biasa, hari ini saya akan menemani tuan-tuan, puan-puan untuk mengembara di dalam surah yang terkandung di dalam juzuk yang ke-23. Dan kita ada surah Yasin untuk juzuk 23 ini. Dan kita ada surah yang keseterusnya adalah surah As-Saffat. Dan kita ada yang ketiga surah Sad. Ya. Mari kita perhatikan bagaimana hubungan antara ketiga-tiga surah ini berdasarkan kajian siasatan para ulama. Surah Yasin, tuan-tuan, adalah surah yang memberikan motivasi kepada para sahabat untuk melakukan dakwah. Motivasi untuk melakukan dakwah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan hanya Nabi berseorangan membantu perjuangan Islam. Kerana kalau anda lihat surah Yasin daripada awal hingga ke hujung, ia bercerita tentang perjuangan dakwah untuk menyelamatkan seramai mungkin daripada kaum, untuk supaya Allah hidupkan hati mereka dengan wahyu, dengan iman. Jadi untuk memahami surah Yasin cukuplah kita melihat ayat yang ke-20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Di mana ayat tersebut sudah cukup untuk merumuskan bagaimana surah ini menekankan kepada para sahabat untuk jadi orang yang main peranan, do something. Kerana Allah tak tanya berapakah yang masuk Islam di tangan kita. Yang Allah mahu adalah kita berusaha dan berikhtiar ke tidak. Kerana terbukti dalam surah Yasin anda akan lihat bagaimana natijah husnul khatimah telah berlaku kepada lelaki dari hujung kota tersebut. Beliau telah membantu 3 orang rasul dengan dakwahnya, dan meskipun dakwahnya tidak diterima dan beliau telah dipukul dan dibunuh, tetapi qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Namun akhirnya lelaki ini diberikan Allah syurga, dan ia adalah sebaik-baik nikmat di alam barzakh. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, apabila Allah berbicara tentang lelaki ini masuk ke syurga, di ayat 55 kita dapat lihat Allah melanjutkan berbicara tentang syurga yang akan diberikan Allah kepada mereka yang melakukan kerja-kerja dakwah ini, hidupnya sibuk melakukan kerja dakwah, maka di syurga nanti mereka akan sibuk menikmati segala kenikmatan. Inna ashabal jannati liyawma fi syughulin fakihun. Syughul artinya sibuk memetik segala buah-buahan, sibuk menikmati segala perkara yang indah di dalam syurga. Kerana tadi lelaki tadi sibuk melakukan dakwah, membantu para rasul, perjalanannya pun tergesa-gesa, tidak mahu buang masa. Quran menyebutnya sebagai yas'a. Dan bayangkan dia seorang diri, tidak dipengaruhi oleh sesiapa pun sahabat-sahabat yang lain. Kalau dia seorang diri pun memilih untuk bantu para rasul, kalau dia seorang diri pun tahu risiko mati boleh berlaku kepadanya, kerana Nabi 3 orang pun diancam untuk bunuh, lanarjumannakum, ini kan dia seorang, maka para sahabat sangat tersentuh ya dengan turunnya surah Yasin ini. Itu adalah surah Yasin yang memberikan motivasi kepada para sahabat untuk terus menyampaikan Islam. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Ya, kita hanya bertanggungjawab untuk menyampaikan, dan Allah akan menghidupkan hati sesiapa yang dia mahu pilih. Litundira qauman liyundira man kana hayyan. Allah akan menghidupkan sesiapa yang hatinya masih hidup. Kerana hanya Allah saja berhak memiliki hidayah. Inna nahnu nuhyil mauta. Hanya Allah boleh menghidupkan sesuatu yang mati. Yang kedua, apabila kita pergi kepada surah As-Saffat. As-Saffat artinya makhluk Allah yang berbaris-baris dalam keadaan setia, dalam keadaan menunggu perintah daripada imam.
Tuan-tuan, as-saffat bermakna para malaikat yang berbaris-baris menunggu titah perintah Allah untuk melakukan itu dan ini. Jadi ia adalah surah yang Allah bersumpah dengan makhluk yang taat, setia, penuh komitmen, tidak berbelah bahagi untuk taat kepada segala perintah Allah. Jadi surah ini menceritakan tentang bukan malaikat sahaja, tetapi menceritakan tentang al-muhsinin. Al-muhsinin, kerap kali anda akan temui perkataan al-muhsinin, al-muhsinin dalam surah ini, kerana ada banyak nabi dibariskan dalam surah ini, kerana mereka adalah bukan malaikat, mereka adalah manusia-manusia biasa, tetapi mereka, ketaatan mereka kepada perintah Allah tidak berbelah bahagi. Sebab itu anda akan lihat kisah ketaatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sanggup untuk bertembung dengan ayahnya sendiri dan kaumnya sendiri dalam keadaan dia seorang diri. Surah sebelumnya cerita tentang seorang lelaki seorang diri, maka surah As-Saffat ada cerita seorang anak muda, remaja seorang diri yang memecahkan berhala dengan tangan kanannya demi menyebabkan kaumnya berfikir tentang Tuhan yang sebenar. Dan anda akan temui juga tiada di dalam Al-Quran kecuali dalam surah ini cerita mengenai pengorbanan Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Iaitulah cerita bagaimana nyaris disembelih anak ini kerana perintah Allah. Ketaatan yang tidak berbelah bahagi yang disimpulkan dalam ayat yang pertama dalam bentuk as-saffat, iaitulah berbaris-baris menunggu arahan daripada Allah. Jadi menarik juga surah As-Saffat yang bertemakan mengenai ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita terakhir dalam surah As-Saffat adalah cerita Nabi Yunus. Kenapa cerita Nabi Yunus paling panjang dalam surah As-Saffat? Kenapa cerita baginda dikeluarkan Allah daripada perut ikan kerana menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin? Kerana ia adalah cerita tentang seorang rasul yang keluar meninggalkan kaumnya kerana marah. Kaumnya tidak menunjukkan perubahan selepas bertahun-tahun berdakwah kerana baginda tidak taat kepada perintah Allah, iaitulah keluar meninggalkan kaumnya tanpa menunggu perintah Allah untuk keluar. Jadi ini adalah kesilapan Nabi Yunus. Sebenarnya bukan kesilapan, ia adalah ijtihad Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah maksum, tidak melakukan dosa. Beliau hanya berijtihad. Dia merasakan dia boleh untuk keluar meninggalkan kaumnya untuk pergi kepada kaum yang lain yang lebih layak untuk mendengar dakwahnya. Tapi di sisi Allah, ia adalah itab, ia adalah teguran yang besar daripada Allah. Jadi cerita sebelumnya tiada disebut Nabi. 3 rasul pun Allah tak sebut Nabi dalam surah Yasin. Maka dalam surah As-Saffat juga, untuk memberikan motivasi dakwah kepada para sahabat tadi, untuk Allah Ta'ala beri motivasi dakwah kepada kita yang bukan hidup pada zaman Nabi untuk melakukan kerja dakwah, kita perlu ada role model. Maka sebab itu cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ilyasa, cerita Nabi-Nabi yang begitu banyak dalam surah As-Saffat ini, mereka adalah role model kepada para sahabat dalam surah Yasin ataupun kita umat Islam pada hari ini yang sudah tiada lagi Nabi. Kemudian akhir sekali tuan-tuan, surah Sad menjelaskan tentang punca-punca kaum menolak dakwah para sahabat dan dakwah para anbiya. Iaitulah zaman berzaman mereka menghadapi penyakit fi izzatin wa syiqaq. Ya, mereka berbangga dengan kemuliaan yang mereka perolehi. Mereka tidak belajar daripada 3 orang Nabi yang disebut di dalam surah ini, iaitulah Daud, Sulaiman dan Ayub. Punca-punca kaum-kaum ini menolak dakwah para rasul, sama ada daripada para sahabat maupun daripada para rasul, kerana adanya penyakit bangga dengan kekayaan, kemewahan, tahta, kekuasaan, pengaruh yang ada pada mereka. Maka sepatutnya mereka perlu pelajari daripada orang-orang kaya dunia ini, 3 orang ini. Sebab itulah kisah mereka dipaparkan dalam surah Sad sebagai tamparan dan perbandingan antara orang kaya Makkah yang tidak mendengar seruan Rasulullah dengan orang-orang kaya dunia seperti Daud, Sulaiman dan Ayub. Apa yang menarik tuan-tuan, cerita Nabi Ayub anda akan lihat baginda diuji dengan 2 orang
malaikat. Wallahu a'lam, itu pendapat para ulama menjelaskan dua orang yang datang bertemu dengan Nabi Daud adalah malaikat dalam rupa paras manusia yang mahu menyelesaikan kes pemilik 99 ekor kambing mahukan lagi seekor kambing. Namun akhirnya Nabi Daud telah sujud kerana menyedari beliau tidak mendengar terlebih dahulu penjelasan ataupun defend daripada pemilik seekor kambing. Baginda baginda hanya mendengar pertuduhan daripada pemilik seekor kambing, dan baginda tidak mendengar jawapan mempertahankan diri daripada pemilik 99 ekor kambing. Tiba-tiba kedua-dua orang itu hilang, ya, kata para ulama hilang tiba-tiba. Maka fahamlah Daud beliau sedang diuji dengan kekuasaan yang ada pada beliau dalam mahkamah. Kemudian Nabi Sulaiman diuji dengan kekuasaan, juga sujud, ya, juga berdoa kepada Allah. Dan itu antara doa yang saya suka di dalam surah ini, Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman diuji dengan kuda-kuda mewah, as-safinatul jiyad. Namun akhirnya baginda memahami itu adalah ujian Allah. Lalu baginda menyebut Rabbi ghafirli, dan akhirnya kerana baginda menginsafi kenderaan mewah itu ujian daripada Allah, lalu baginda dikurniakan Allah dengan nikmat yang lebih besar, iaitulah angin dan syaitan. Dikurniakan Allah, ditundukkan kepadanya angin dan syaitan kerana baginda tahu bersyukur kepada Allah. Dan Ayub adalah contoh yang sebaliknya. Allah pernah kurniakan dia harta yang banyak dan anak yang ramai, namun sekelip mata baginda diuji dengan kehilangan kesemuanya. Namun baginda bersabar, ya, lalu Allah dengan kesabaran, katanya 17 tahun, wallahu alam, akhirnya baginda kerana kesabaran 17 tahun, ada doa keramat daripada Nabi Ayub dalam surah ini, yang sesiapa yang sakit wajarlah membaca doa Nabi Ayub tersebut dengan harapan kita tidak bersangka buruk kepada Allah bila kita diuji. Dalam doa tersebut Nabi Ayub tidak meminta supaya diberikan ubat, tetapi yang Nabi Ayub minta adalah supaya baginda tidak diganggu oleh syaitan. Baginda tidak dibisikkan syaitan untuk berputus asa daripada rahmat Allah. Lalu Nabi Ayub apabila menderita sakit dan nampak gayanya dakwahnya sudah mulai terganggu, dia tak boleh nak berdakwah kerana sakit, dan khusyuk salat pun sudah terganggu kerana sakit, maka doa baginda yang sekali itu pun telah dimustajabkan Allah. Lalu Allah kembalikan kepadanya hartanya dan anak-anaknya. Jadi tuan-tuan, demikianlah serba sedikit mengenai Kompas juzuk yang ke-23. Mudah-mudahan anda terus mengembara dengan lebih mendalam pada setiap ayat di dalam ketiga-tiga surah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.